Ni lelaki. Lelaki ambil perhatian benda ni. Saya tahu kita nak lahirkan anak-anak yang kuat. Kita nak lahirkan budak-budak yang kuat. Tapi that's not the way. That's not the way. Kita kena beritahu dia, kalau dia perlu nangis, let him cry. Tapi, dah nangis tu ada timing dia lah. Kita fortify dia, kita kata, sakit is part of life. Kan? You have the right to cry, tetapi you don't have the right to, whine. Whining is something, whining is something else. Crying because of pain is something else. Whining ni cerita lain. Whining, why this happen to me? Why I jatuh? Why? Itu dah whining. Tapi kalau sakit Abi kan, I fell, it hit me, air berdarah. Oh, okay. This is life. Ya, macam bila jatuh macam ni kesan dia. But it's okay. You give a hug dan sebagainya. So budak tu rasa, oh, I have the right to show that I'm hurt. Kalau kita kata, dah jangan nangis, bangun, dia akan buat yang sama untuk spiritual ataupun emotional hurt dia juga. Dia hurt by someone, katalah dia kena tipu dengan seorang perempuan yang dia sayang kat luar, dia akan balik, dia diam je. Tak nak cerita kepada ayah, tak nak cerita kepada mamak, tak nak cerita kepada kawan-kawan, tapi makan dalam. Last tak nak kahwin. Orang tak tahu kenapa tak nak kahwin. Rupanya dia ada masalah, pernah dibetray oleh seseorang dan dia tak pernah cerita kepada sesiapa. Sebab nak cerita, mak ayah akan condemn saya, Ustaz. Saya bukan jenis keluarga macam tu, Ustaz. Semua tak ekspresif, semua simpan. Saya cakap benda ni dia ada pengalaman, bukan pengalaman saya. Kita dengar orang cakap. Most Malay family akan cakap, oh, kita memang jenis keluarga tak ekspresif, Ustaz. Dia akan cakap macam tu. Kita tak ada luah-luah perasaan, Ustaz. Semua ada sedih, menangis sungguh ada milik. Bapak pun kalau ada masalah kat tempat kerja, kita tahu dia balik dia stres, dia akan marah-marah. Tapi dia tak akan cerita. Mak kalau stres pun macam tu, tak akan cerita. That's the culture of our family. That is not good. That is not good. That means no one feels safe in the house. No one feels safe to be vulnerable. Kita boleh cerita masalah kita, orang boleh judge kita because of that. Betul? Tapi kalau kita rasa selamat, kita tahu orang yang dengar masalah kita tu, dia akan sympathetic, dia akan bantu kita, kita akan cerita. Tapi kalau kita rasa threatened, ni kalau aku cerita, orang akan guna cerita aku, dia akan hentam aku in the future. Itulah kau ni. Kan? That statement, itulah kau ni. Kan aku dah cakap. Akhirnya orang shut down. Aku dah tak nak cerita pada siapa, let me deal with it. Bila makan dalam, perkara-perkara macam ni akan berlaku. Sedihnya budak-budak. Budak-budak, dia tak tahu nak handle emotion dia. Dia tak tahu dengan siapa dia nak cakap. Mak tak ada kat rumah, bapa tak ada kat rumah. Penjaga mungkin lagi tak faham. So akhirnya, dia withdraw, dia bercakap banyak dalam otak dia sendiri. Na'udzubillah min zalik, jadi skizofrenia. Mula dengar suara sebab terlalu banyak inward thought. Terlalu intensif. Dia cerita dengan diri dia sendiri. Last maybe boleh spark hallucination pada diri dia. Dan macam-macam masalah lain berlaku. Okay. Jadi, saya dan sahabat kita ni, ada, saya kata sahabat ni bukan maknanya saya pernah jumpa dia. Kan? Ni first time saya dengar nama dia. Tapi, itu, label terhormat lah saya bagi dia. Saranan saya, ini yang disampaikan oleh sahabat ni, jika ingin membawa isu kesihatan mental dengan pendekatan yang lebih rahmah, berikut adalah cadangan-cadangan isi khutbah. Ada 10 poin, 10 persoalan yang penting. Betul, saya setuju. Pertama sekali, bagaimana ingin mengenal pasti simptom penyakit mental. Kalau benda ni disampaikan dalam khutbah, reach dia luas. Okay? Apa yang perlu dibuat jika kita mempunyai keluarga atau kenalan yang menyatakan hasrat ingin bunuh diri? What is the first step that you have to do? 3. Peranan ahli keluarga dalam membantu pesakit mental yang mempunyai psikosis. Psikosis ni dah tahap tinggi sikit lah. Penyakit mental kemungkinan ada hallucination dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan tekanan hidup yang dilalui oleh para sahabat Nabi? Kebetulan khutbah ni semalam, betul-betul dekat sebelah saya orang yang ada penyakit mental. Macam mana saya tahu? Dia bawa pouch, lepas tu dia bawa garpu. Saya pun vigilant lah juga kan. Dia bawa garpu duit. Bawa garpu letak. Lepas tu dia ketawa seorang-seorang. Dia pergi depan, dia ambil rihal, letak satu-satu kat depan orang. Cakap. Dan saya perasan dia triggered bila bab keluar isu pasal iman. Kalau tak dia relax je. Bila bab tu dia terus. Lepas tu dia start. Tak keruan. So, wallahualam takdir betul kat sebelah tu. Dan dia bawa garpu. Saya bimbang lah.
saya keep monitoring kan. Sebab dia just zoom gitu je kan. Habis. Ataupun dia cederakan diri dia sendiri dalam masjid, masalah. So, Imam ini, apa dia? imam lah ini. Betul, tiba-tiba imam. So, kita nak kena be more sensitive lah. Kemudian, cara berdaya tindak melalui elemen spiritual, fisiologi, kognitif dan emosi. Dia ada tips, ada teknik dia. Bagaimana ingin memvalidasi emosi seseorang. How to validate people's emotions. Validate ni bukan kita iakan 100%. Dan bukan kita tolak 100%. Kemudian, bagaimana ingin menjadi pendengar yang baik. Bagaimana ingin memulakan perbualan mengenai penyakit mental dengan keluarga dan kenalan. Adakah semua tekanan adalah penyakit mental? Ini bagus. If these topics are dealt with in khutbah, kita boleh kata sumbangan ini akan besar dan dia punya manfaat sangat luas kepada masyarakat.